perbandingan lakaran bunga raya. Okey, apakah alat dan bahan yang diperlukan sekuntum bunga raya? Okay, kalau ada di rumah kamu, okeylah. Ya, kalau tak ada, kamu boleh Google ataupun kita pun dah pernah melihat kan. Kita ada pengalaman melihat bunga raya sebab bunga raya adalah bunga kebangsaan negara kita. Okay, jadi kita tahulah macam mana rupa bentuk bunga raya. Kemudian penutup mata dan juga pensel. Okey, langkah-langkahnya. Okey, apa yang perlu kamu buat? Okey, lakarkan sekuntum bunga raya pada petak A. Tapi apa yang perlu kamu buat? Tutup mata dan lakarkan sekuntum bunga raya pada petak B. Okey. Jadi dia suruh kita buat lakaran bunga raya. Pada petak A ni kamu boleh buka mata kamu. Jadi kamu ambil pensel. Nanti kamu lukislah gambar bunga raya. Bunga raya ada berapa kelopak? Ada 3 kelopak. Okey, mari kita cuba. Okey, cikgu pun buat sama tau. Okey, kita ambil yang pensel ni lah. Okey. Okey, kita lukis ya. Mungkin agak susah sikit cikgu nak lukis kat sini tau sebab pakai cursor ni. Jadi kalau macam kamu pakai pensel senang. Tak apa, kita cuba ya. Okey, kita buatlah kelopak dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian ada pula kan dia ada dia ada pula dia punya apa tu? Okey, jadi dah jadi bunga raya cikgu. Okey, ini kita boleh lukis dengan membuka mata kita. So, kita boleh lukis cantik-cantik. Inilah rupa bunga raya cikgu. Bila cikgu boleh melihat. Okey, sekarang kita cuba lakar. Bagaimana pula rupanya bunga raya yang kita lukis dengan menutup mata. Kena jujur ya. Kita cuba buat. Okey, cikgu tutup mata cikgu. Awak pun tutup mata awak. Okey, kita lukis sama-sama. Okey, cuba ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah. Itu rupanya cikgu punya bunga raya. Jadi nampak tak perbezaan? Ya, bila kita boleh menggunakan panca indera kita iaitu mata kita dengan tidak menggunakannya. Okey? So, jadi berdasarkan lakaran tadi kita jawab soalan di bawah. Okey? Jawab soalan berikut berdasarkan lakaran di atas. Okey, gambar bunga raya boleh dilakar dengan apa? So, dengan sempurna. Sempurna ni maksudnya cantik lah. Tak ada tak celah orang cakap. Ya, dengan sempurna. Okey. Dalam keadaan terang kerana adanya cahaya. Kan? Bayangkanlah kita terang, keadaan terang. Kalau kita boleh melihat pun, tapi kalau suasana gelap, inilah rupa hasilnya. Gambar yang dekat kotak B tadi. Okey. Kemudian soalan 2. Gambar bunga raya tidak dapat dilakar dengan sempurna dalam keadaan gelap. Tuliskan jawapannya kat situ. Okey. Baik. Dan ketiga, hasil lakaran bunga raya pada kotak mana lebih baik? Sudah pastilah pada kotak A. Daripada hasil kelakaran pada kotak B. Kan? Okey. Dah siap latihan muka surat 38. Okey. Baik, seterusnya kita lihat muka surat 39. Tulisan akan lebih cantik apabila ditulis dalam keadaan apa? Ya, keadaan terang atau gelap? Jawapannya ialah terang. Jawab tulis ya. Okey, kedua, situasi kedua bermain tanglung. Tanglung ni ialah kita tahu untuk masyarakat Cina kan. Okey, dia ada perayaan tanglung. Okey. Tanglung akan lebih menarik dalam keadaan apa? Terang atau gelap? Kita tengok kat sini. Wah, nampak cahaya tanglung tu bila malam-malam. Tapi bila siang, tak nampak pun. Jadi, si tanglung akan lebih menarik bila dalam keadaan
Ya, jawapannya ialah dalam keadaan gelap. Okey, tulis ya. Okey, berbanding dalam keadaan terang. Itu saja. Ya, dua tu saja. Nak terang atau gelap. Ya. Okey, kita lihat muka surat 40 pula. Sama juga masih lagi di bawah tajuk terang dan gelap. Okey, maaf ya, gambar tak berapa jelas yang ini. Okey, nyatakan perbezaan yang berlaku dalam keadaan terang dan gelap. Kalau tadi disuruh mengenal pasti suasana terang atau gelap. Tapi yang ini dia letakkan situasi, satu di ruangan gelap, satu di ruangan terang dan kita tulis kesan dia. Apa yang berlaku jika dalam gelap dan apa yang berlaku jika dalam keadaan terang. Okey, yang pertama. Okey, apabila dalam keadaan gelap, ya, aktivitinya ialah membaca. Okey, dalam keadaan gelap, jawapan yang diberikan ialah sukar membaca. Ya, tapi apabila dalam keadaan terang, dia akan jadi apa? Dia mudah membaca. Tulis pula terang tu ya. Terang, titik bertindih, okay, mudah membaca. Okey, yang kedua. Nak bersukan ni. Ya Allah. Ya, ini kalau dalam gelap ni, bertelanggar-langgar dah ni. Tapi dalam keadaan terang, dia ada bagi jawapan. Kalau terang, mudah berlari. Jadi lawannya, dia mestilah lawan kan. Dalam keadaan gelap, apa yang berlaku? Mudah ke sukar? Jadi, sukar berlari. Ya, macam kita lah kalau malam-malam tak ada elektrik tiba-tiba kan. Jangan kata berlari. Nak berjalan pun kita susah rasanya kan. Okey, macam itulah kita boleh memahami perasaan orang yang buta. Sebenarnya bila kita rasa sukarnya melihat dalam keadaan gelap, kita patut bersyukur sebab kita ada nikmat melihat. Okey, situasi yang ketiga bila nak tidur. Tak ada jawapan yang diberi ni. Ya. Jadi tidur ni yang mana satu sukar tidur, yang mana satu mudah nak tidur. So, jadi biasanya kalau tidur ni mestilah semudahnya dalam keadaan gelap. Ya. Mudah tidur. Ya. Manakala kalau keadaan terang akan menyebabkan kita sukar nak tidur. Walaupun mungkin ada juga segelintir orang ni tak kisah dia terang ke gelap ke, dia memang mudah tidur. Tapi kebiasaannya. Ya. Kalau terang tu lambat sikit lah kan. Terkebir-kebir mata dia. Barulah dapat tidur. Tapi kalau gelap, itu sebab kadang-kadang mak awak bila nak suruh tidur, tutup lampu. Sebab bila gelap, senang nak tidur. Cepat tidurnya. Okey, siap muka surat 40.